Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pertemuan kali ini kita akan memberi tumpuan kepada tajuk Mabadi'u Ilmil Mantiq. Kalau dalam buku teks bermula muka surat 1 sehingga 4. Melalui perkongsian ini kita akan melihat 10 perkara yang menjadi asas untuk kita mengenali ilmu mantik. Ini 10 mabadi. Mana-mana ilmu pun kita mesti tahu 10 perkara ini. Jadi dalam ilmu mantik ni, apa 10 perkara tersebut? Yang pertama kita akan mengetahui pengertian ilmu mantik ataupun ta'rif dia apa. Yang kedua, apakah topik ataupun perkara utama yang dibahaskan dalam ilmu mantik. Kemudian apakah faedah manfaat kita belajar ilmu mantik. Kemudian nama-nama yang ada selain daripada ilmu mantik. Kemudian apakah hukum kita mempelajari ataupun mengetahui berkaitan dengan ilmu mantik. Kemudian apakah kelebihan ilmu mantik. Apakah hubungan ilmu mantik dengan selain daripada ilmu mantik. Kemudian kita juga akan mengetahui siapakah penyusun bagi ilmu mantik. Kemudian apakah sumber daripada mana ilmu mantik ini yang menjadi asas sumber ilmu mantik. Kemudian apakah persoalan-persoalan yang menjadi pembahasan dalam ilmu mantik. Itulah 10 perkara yang akan dikongsikan melalui perkongsian kali ini. Baiklah, isi yang pertama daripada 10 perkara asas yang perlu kita ketahui berkaitan dengan ilmu mantik ialah ta'rif. Inilah yang pertama ataupun perkara yang amat penting di mana-mana tajuk pun sebagai persiapan untuk peperiksaan, ta'rif mesti dihafal. Ta'riful ilmil mantiq. Pengertian ilmu mantiq huwa qanunun ta'simu mura'atuhu az-zihna 'anil khata'i fil fikri. Sampai sini. Hafal mesti sampai penuh sampai akhir. Jangan hafal sekat-sekat, rugi. Tidak ada markah langsung, tidak diterima jawapan. Perkataan qanun mesti ada. Qanun mesti ada. Sekiranya diandaikan calon hanya menjawab ta'simu mura'atuhu, maka salah. Tidak diterima sebagai ta'rif. Sebab kalau bermula daripada ta'simu ni, dia adalah faedah. Mesti ada perkataan qanun dan sampailah habis tu. Dia merupakan kaedah-kaedah umum. Qanun ni. Kaedah umum ataupun formula-formula umum yang sekiranya kita menjaga kaedah-kaedah tersebut akan memelihara pemikiran daripada tersalah dalam berfikir. Itulah yang dinamakan ilmu mantik. Iaitu suatu ilmu ataupun suatu formula, satu kaedah yang memelihara pemikiran daripada tersalah dalam berfikir. Kemudian kita pergi kepada isi yang kedua berkaitan dengan syarhut ta'rif, iaitu huraian perkataan-perkataan yang ada di dalam ta'rif. Perkataan yang pertama yang ada dalam ta'rif ialah perkataan qanun. Apa yang dimaksudkan dengan qanun di sini? Ini penting ni. Makna qanun ialah al-qawaidul kulliyah. Kaedah-kaedah umum ataupun formula-formula umum. Itu maksud qanun. Kemudian dalam ta'rif juga ada perkataan ta'simu. Apa maksud ta'simu? Ai tahfazu. Tahfazu iaitu menjaga ataupun memelihara. Mura'atuhu az-zihna. Az-zihna bermakna al-aqla. Iaitu apabila kita meraihkan formula-formula tersebut, apa yang akan berlaku? Pemikiran kita akan terpelihara daripada apa? Anil khata'i fil fikri. Dalam berfikir. Apa maksud
Fikir tadi an-nazar, meneliti. Dalam penelitian kita tu, kita tidak akan tersilap sekiranya kita menggunakan ilmu mantik. Kemudian apakah makna fil fikri ni? Perkataan fikri tu, berfikir tu apa maksudnya? Wa huwa tartibul ma'lumat at-tasawwuriyah wa tasdiqiyah liwusulu biha ila majhul at-tasawwuri wa au tasdiqi. Itu yang dikatakan berfikir. Al-fikr. Apa maksud dia? Iaitu menyusun maklumat-maklumat sama ada berbentuk perkataan-perkataan tunggal ataupun gambaran dan juga ataupun berbentuk pernyataan tasdiqiyah untuk sampai ataupun untuk mengetahui perkara yang tidak diketahui sama ada berbentuk perkataan sesuatu perkataan ataupun pernyataan. Itu yang dimaksudkan dengan berfikir, iaitu proses menyusun maklumat yang untuk kita mengetahui perkara yang tidak diketahui. Itulah dua isi yang ada dalam perenggan ini, menjawab persoalan asas bagi ilmu mantik, iaitu pengertian ilmu mantik. Kemudian perkataan-perkataan yang digunakan dalam takrif mesti dihafal setiap makna perkataan tersebut. Itulah dua isinya. Perkara kedua yang perlu kita ketahui selepas takrif ialah apakah maudhu' ilmu mantik. Soalan biasa dia tanya, ma maudhu'ul ilmu mantik. Apakah topik ataupun perkara yang utama yang menjadi pembahasan dalam ilmu mantik? Jawapannya ialah al-ma'lumatut tasawwuriyah wa tasdiqiyah. Sekurang-kurangnya kamu kena hafal sampai tasdiqiyah. Al-ma'lumatut tasawwuriyah wa tasdiqiyah. Yang menjadi topik utama dalam perbahasan ilmu mantik yang kita akan tahu selepas ini, iaitu semua berkaitan dengan maklumat sama ada berbentuk tasawwuriyah, iaitu perkataan-perkataan tunggal, ataupun dalam bentuk pernyataan, tasdiqiyah. Yang mana maklumat tersebut, apa fungsi maklumat tersebut? Min haisu innaha tuwassilu ila majhulit tasawwuri wat tasdiqi. Yang mana fungsi tersebut, maklumat tersebut akan membawa kita kepada perkara yang asalnya kita tidak ketahui. Melalui maklumat tersebut, kita akan tahu perkara yang kita tidak ketahui. Kemudian, apakah contoh maklumat tasawwuriyah dan juga apakah contoh maklumat tasdiqiyah? Kemudian dia kata, li'annal mantiqa yubhathu fihi an hazaini amrain. Iaitu dia ulangan yang tadi juga, kerana dia akan membahas dalam ilmu mantik ni akan membahaskan dua perkara yang besar ini, iaitu berkaitan dengan tasawur, yang kedua berkaitan dengan tasdiq. Dua perkara ini akan menjadi pembahasan. Oleh sebab tu buku kita ada dua, ada bahagian tasawurat, ada bahagian tasdiqat. Apa contohnya? Contohnya ialah perkataan al-insan. Al-insan inilah yang perkataan mengetahui perkataan-perkataan tunggal macam inilah yang dikatakan tasawuran. Maklumat berkaitan dengan yang bukan berbentuk ayat ataupun pernyataan, itu nama dia tasawur. Contoh bagi tasdik pula ialah al-hamzatu najihun. Hamzatu najihun. Hamzah adalah seorang ataupun merupakan seorang yang berjaya. Jadi pernyataan begini dalam istilah ilmu mantik dipanggil tasdiqan. Tasdiqan. Jadi dalam ilmu mantik kita akan bahaskanlah, pembahasan dia ialah maklumat tasawuriyah
dan juga tasdiqiyah. Itu yang bagi persoalan maudhu'. Seterusnya kita pergi pada isi yang lain, iaitu berkaitan dengan faedah ilmu mantik. Faidatuhu ataupun manfaat ilmu mantik. Kenapa kita belajar ilmu mantik? Ada tiga perkara utama yang diberikan dalam kitab kamu ini. Yang pertama, ilmu mantik adalah manfaat dia ialah ismatul zihni minal khata'i fil fikri. Sampai sini dah memadai ya. Memelihara pemikiran daripada tersalah dalam berfikir. Ini sebagai huraian saja untuk peperiksaan, ini penting. Huraian dia seperti mana ilmu nahu menjaga lidah daripada tersalah dalam sebutan kata-kata, manakala mantik pula memelihara pemikiran ataupun akal daripada tersalah dalam menyusun maklumat. Proses menyusun maklumat itulah yang dinamakan al-fikr, berfikir. Kemudian yang kedua, faedah kita mengetahui ilmu mantik ini ialah ar-raddu 'alal mukhalifin wal mujadilin min khusumil Islam. Sampai sini. Iaitu dengan ilmu mantik kita ada kemampuan untuk menyanggah ataupun menolak pendapat-pendapat golongan yang menyeleweng daripada kalangan musuh-musuh Islam. Yang menyerang Islam, yang menggunakan logik, akal, maka kita mampu menyanggah dengan menggunakan cara yang sama juga, iaitu menggunakan logik akal melalui ilmu mantik. Apa yang dilakukan oleh musuh Islam tu yang sehingga kita perlukan ilmu mantik ialah allazina yatala'abuna bil alfaz wal mustalahat ihaman li ghairil mutakhassisin. Di antara cara musuh Islam menyerang Islam ialah mereka bermain-main menggunakan lafaz-lafaz yang indah, menggunakan istilah-istilah yang nampak macam akademik, tapi tujuannya ialah ihaman, sebagai menimbulkan kekeliruan. Siapa yang akan keliru tu adalah li ghairil mutakhassisin, bagi golongan yang tidak pakar. Oleh sebab itulah ilmu mantik diperlukan untuk menyanggah ataupun menolak usaha-usaha daripada golongan bukan yang memusuhi Islam ini, yang menggunakan lafaz ataupun istilah-istilah yang tidak betul. Jadi macam mana kita nak tahu ketidakbetulan ataupun ketidakbenaran istilah yang digunakan itu? Kita merujuk pada ilmu mantik. Kemudian yang ketiga, apa yang faedah daripada ilmu mantik juga ialah turabbi dirasatul mantik fil insan malakatan naqdi wat taqdir wal waznil umur waznan sahihan. Sampai itu. Jadi ilmu mantik mendidik manusia ataupun menggilap kemampuan untuk berfikir dan meneliti sesuatu perkara penelitian yang benar. Mempertimbangkan sesuatu perkara dengan pertimbangan yang betul. Itu kegunaan ataupun faedah ilmu mantik. Menggilap kemampuan mengkritik, malakatan naqdi wa taqdir, dan menentukan sesuatu, dan juga menimbang sesuatu perkara dengan timbangan yang betul, yang benar. Kemudian di sini kita boleh pecahkan juga sebagaimana ilmu mantik juga turabbi fihi al-qudrata 'ala an-nazari ila al-asya'i nazratan syamilatan mutakamilatan. Yang mana ilmu mantik itu memberikan kemampuan untuk penelitian kepada sesuatu perkara, penelitian yang sempurna dan juga menyeluruh.
itu ini kita boleh pecahkan menjadi dua faedah. Semua perkara tadi, kemampuan menentukan dan juga kemampuan untuk meneliti itu tusa'idu 'ala intizamil mujtama'i wa istiqrarihi. Semua itu, kemampuan tadi membantu masyarakat agar menjadi intizam, teratur dan juga stabil. Dengan ilmu mantik, yang mana ilmu mantik tadi mengasah dan juga menggilap kemampuan menentu, membuat pertimbangan dan juga penelitian, mampu membantu masyarakat agar menjadi masyarakat yang tersusun dan juga stabil. Itulah tiga faedahnya asas, dan yang ketiga tu kita pecahkan menjadi dua. Maksudnya ada 5 semua faedah yang boleh kita ambil daripada pembelajaran ilmu mantik. Seterusnya yang menjadi asas kepada ilmu mantik juga, kita mesti tahu apakah nama yang digunakan bagi merujuk kepada ilmu mantik. Ini merupakan isi yang kelima, nama-nama bagi ilmu mantik. Ismuhu ilmu mantik. Ini biasa digunakan. Kenapa dinamakan ilmu mantik? Wa sumiya bidzalika, dinamakan dengan ilmu mantik tadi. Ini penting ni, li'annahu yuqawwi al-idrak. Yuqawwi al-idrak. Dia dinamakan ilmu mantik ini sebab ilmu tersebut menguatkan pengetahuan. Dan wa yu'simuhu minal khata'i fil fikri. Dan ilmu tersebut memelihara pemikiran daripada tersalah dalam berfikir. Sebab perkataan mantik ni selain daripada merujuk kepada kata-kata, dia juga merujuk kepada pemikiran. Dalam pemikiran itu ada proses mengetahui, dan juga melalui ilmu mantik juga kita akan dapat memelihara pemikiran kita daripada tersalah dalam berfikir. Oleh sebab itu dinamakan ilmu mantik. Ilmu mantik. Kemudian nama lain juga, ini yang pertama mi'yarul ulum, pengukur ilmu. Dia juga dinamakan sebagai ilmu istidlal, ilmu pembuktian. Kemudian dia juga dinamakan mizanul ulum, neraca ilmu. Dan dia juga dinamakan sebagai qanunul fikri, kaedah berfikir. Maksudnya ada berapa nama di sini? Ada 5 nama. Jadi kamu kena hafal kesemuanya sebab pendek-pendek saja, ataupun sekurang-kurangnya 4 ni. Mi'yarul ulum, ilmu istidlal, mizanul ulum, qanunul fikri. Ilmu mantik ni kita dah tahu, cuma di sini yang pentingnya ialah kenapa, sebab dah ada dalam buku ni. Jadi ini menjadikan boleh dikeluarkan soalan. Limaza sumiya bi'ilmil mantik? Jawapan dia, kerana dia menguatkan pengetahuan ataupun kemampuan untuk idrak, untuk mengetahui. Sebab itu nama dia ilmu mantik. Kemudian persoalan dia, kenapa ilmu mantik ni boleh nama dia banyak? Jadi menjawab persoalan tersebut bermula di sini, wala raiba, tidak ada syak ataupun tidak menjadi keraguan, annal kasratil asma tadullu ala syarafil musamma biha. Ini bermula tadi di sini. Tadullu ala syarafil musamma biha. Kenapa nama ilmu mantik ni banyak? Sebab menunjukkan kemuliaan penama tersebut. Berdasarkan nama-nama dia tu, kita tahu bahawa ilmu mantik ni adalah satu ilmu yang amat mulia dan amat bermanfaat. Jadi kalau ada soalan kenapa nama dia banyak, di sinilah jawapannya. Tadullu ala syarafil musamma. Musamma tu iaitu yang dinamakan, iaitu ilmu mantik lah. Isim maf'ul, yang menunjukkan kemuliaan ilmu mantik. Oleh sebab tu nama dia banyak. Semua menceritakan tentang sifat-sifat ilmu mantik tersebut.
Seterusnya, persoalan hukum menggunakan mantik. Ishtighal bil mantik. Ataupun berkecimpung dalam ilmu mantik ini. Apa hukum dia? Yang paling asas kita ingat ada 3 pendapat ulama. Qaulul awal, qaulul sani dan qaulul thalis. Kita pergi yang pertama dulu. Qaulul awal dipegang oleh Ibn Salah wan Nawawi. Apa pendapat mereka? At-tahrim. Mereka mengharamkan al-ishtighal bil mantik. Ya, mengharamkan. Ibn Salah dan juga An-Nawawi ini dipanggil sahibur ra'i. Apa dia ra'i dia? Ar-ra'yu dia ialah at-tahrim, mengharamkan. Apa alasan dia? Li'anna al-mantika fi nazrihima madkhalun ila al-falsafati allati hiya madatul hayrati wad dhalal. Ini alasan ini juga penting, amat penting kerana soalan dia akan tanya kenapa Ibn Salah dan juga Nawawi mengharamkan menggunakan mantik ataupun berkecimpung dalam ilmu mantik. Jawapannya kerana ilmu mantik ni pada pandangan kedua-duanya ialah madkhal, sebagai tempat ataupun sebagai laluan kepada ilmu falsafah. Manakala ilmu falsafah adalah suatu unsur yang boleh menyebabkan penyelewengan dan juga kesesatan. Oleh demikian, formula yang dipegang oleh Ibn Salah dan juga Nawawi, madkhalus syarri syarrun. Laluan kepada kejahatan, hukumnya adalah jahat. Oleh kerana mantik ni adalah laluan kepada falsafah, oleh kerana falsafah adalah boleh menyebabkan kesesatan, maka ilmu mantik juga tidak boleh digunakan sebab menjadi laluan kepada keburukan. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua yang dipegang oleh Imam Al-Ghazali. Al-Imamul Ghazali dia mengatakan jawaz. Hukumnya ialah harus. Beliau pernah mengungkapkan man la ya'rifil mantiqa fala siqata bi'ilmihi. Sesiapa yang tidak mengetahui ilmu mantik, maka tidak diyakini ataupun tidak dipercayai ilmunya. Ini menunjukkan bahawa ilmu mantik seolah-olah asas kepada ilmu yang lain. Ini pendapat Imam Ghazali yang mengatakan harus. Manakala pendapat yang ketiga, al-qaulul thalis ialah tafsil. Tafsil ni maknanya ada perincian. Terdapat huraian dalam pendapat ni. Apa huraian dia? Yang pertama, yajuzul istighal bil mantik. Ini pendapat yang pertama mengatakan bahawa harus kita menggunakan ilmu mantik bagi siapa? Liqawil fatanah. Bagi sesiapa yang mempunyai kekuatan ataupun kebijaksanaan. Itu yang pertama. Yang kedua syarat dia al-mushtaghilil bi kitabi was sunnah. Yang mempunyai kemampuan menguasai yang menguasai Al-Quran dan juga As-Sunnah. Dan yang ketiga, syarat yang mengharuskan orang mengamalkan ataupun menggunakan ilmu mantik ini ialah al-mumayyizi bainas sahih wal fasad. Yang mempunyai kemampuan untuk membezakan di antara pendapat yang betul dan juga pendapat yang salah. Minal aqwal tadi. Jadi 3 syarat ni mesti ada sebelum dapat hukum harus ni. Hukum harus ni wujud bagi 3 syarat ni. Mempunyai kebijaksanaan, ada kemampuan berkaitan Al-Quran dan juga sunnah ataupun hadis, dan mempunyai kemampuan untuk membezakan pendapat yang betul dan juga pendapat yang salah. Kalau ada 3 ni, hukum dia harus. Perincian yang kedua ialah haram. Kepada siapa yang haram ni, pada pendapat yang ketiga ni, haram ala ghairihi, kepada lain daripada golongan yang ada kemampuan tadi. Selain daripada golongan yang ada kemampuan tadi, hukumnya haram. Inilah pendapat yang ketiga.
ada perincian. Apa dia perinciannya tu? Dua tadi. Harus dan haram. Harus bagi siapa, haram bagi siapa? Itu kena ketahui ya. Makna kalau menjawab persoalan yang ketiga ni, kedua-dua ni mesti disebut. Mesti dinyatakan harus bagi siapa, haram bagi siapa. Jangan hanya qaulus salis, tafsil. Apa yang dimaksudkan tafsil ni kita tak sebut. Itu kurang tepatlah ya. Kurang tepat. Tafsil ni maksudnya ada perincian. Macam mana perinciannya? Harus bagi golongan yang ada kebijaksanaan, ada kemampuan menguasai Al-Quran dan Hadis dan juga ada kemampuan untuk membezakan di antara pendapat yang betul dan pendapat yang salah. Selain daripada itu, haram hukumnya. Itulah 3 pendapat berkaitan dengan hukum menggunakan ilmu mantik. Seterusnya, inilah paparan yang terakhir. Masih lagi berkaitan dengan perkara-perkara asas yang perlu kita ketahui berkaitan dengan ilmu mantik. Berbaki 5 lagi, iaitu yang pertama, yang ke-6 lah ya. Fadluhu. Apakah kelebihan ilmu mantik? Jawapan dia ialah min asyrafil ulum. Dia merupakan salah satu ilmu yang paling mulia. Kenapa soalan dia? Limadha? Jawapan dia li'annahu a'ammuha naf'an. Kerana manfaat daripada ilmu mantik itu menyeluruh. Kemudian seterusnya nisbatuhu ila ghairihi. Hubungan ilmu mantik dengan ilmu-ilmu yang lain. Bagaimana kedudukannya? Kalau kita sebut nisbah ni, hubungan ni dia ada 7 jenis hubungan. Tapi kalau dalam bab ilmu mantik dengan ilmu lain, hubungan dia ialah tabayun. Apa maksud tabayun? Ialah ikhtilaf. Ilmu mantik pembahasannya berkaitan tadi maklumat tasawur wa tasdiqat, manakala ilmu-ilmu lain pembahasannya lain. Itu maksud tabayun. Pembahasan ilmu mantik ni dia tersendiri. Kemudian siapakah penyusun ilmu mantik? Sudah tentu Aristo. Cuma berhati-hati ketika peperiksaan nanti. Sebab dia ada 2 tokoh yang lain tu. Sokrat dengan Aflatun. Jangan tertukar. Jadi penyusunnya ialah Aristo. Kemudian apakah sumber ilmu mantik? Sumber dia ialah minal aqli. Bersumberkan akal. Ilmu logik. Oleh sebab itu dia bersumberkan dengan akal. Kemudian apakah persoalannya? Masailuhu. Persoalan dia al-mu'arrifat wa anwa'uha. Ini bagi tasawurat. Dalam bahagian tasawurat, persoalan dia adalah menjurus ataupun dia punya matlamat dia adalah untuk bagaimana kita nak buat ta'rif dan juga jenis-jenisnya. Manakala dalam ilmu tasdiqat pula, dia menjurus kepada pernyataan dan hukum hakamnya. Pernyataan dan hukum hakamnya. Dan semua perkara-perkara ini kita akan temui dalam perkongsian yang akan datang, sama ada dalam bab tasawurat ataupun tasdiqat. Wallahu a'lam bis-shawab. Moga-moga perkongsian ini memberi manfaat kepada semua dan sehingga bertemu lagi dalam perkongsian yang lain. Terima kasih di atas sokongan anda semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.